Ada disebutkan dalam hadis bahawa malaikat Jibril alaihi salam tidak mahu memasuki rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana adanya sebuah patung di pintu rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Halal dan haram dalam kehidupan orang Islam, yang ditulis oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kita masih berada dalam tajuk pengharaman patung. Kita dah baca minggu lepas tentang macam mana cara Islam memuliakan ataupun menyanjung orang-orang yang hebat-hebat, bukan dengan cara mengukir patung untuk diingati, tetapi dengan cara ditulis sejarah-sejarah mereka. Tetapi orang-orang Eropah, orang-orang Barat, cara mereka untuk mengenang jasa orang-orang yang berjasa ialah dengan cara mengukir patung. Dan itu tidak layak bagi orang Islam, sebab Islam memerangi patung sebab ada unsur kepada penyembahan berhala dan lain-lain. Sepatutnya Islam diikuti, bukan Islam mengikuti. Sebab tu Nabi menyebut al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu ya'lu, tinggi, wa la yu'la alaihi, dan tidak ada mana-mana agama ataupun ideologi yang lebih tinggi daripada Islam. Jadi patut kita jadi pemimpin di hadapan orang ikut kita, bukan kita pula pergi ikut orang. Tak kena. Kita tidak meletakkan Islam pada tempat. Baik, itu yang minggu lepas tentang Islam, cara Islam untuk memuliakan orang-orang yang hebat. Baik, kita sambung pada malam ini, masih lagi dalam persoalan patung ni. Tajuknya keharusan bermain anak patung bagi kanak-kanak. Muka surat 186. Yang buku satu lagi carilah, keharusan bermain anak patung bagi kanak-kanak. Baik, maknanya ada juga yang diistisna ataupun yang dikecualikan oleh Islam berkenaan dengan patung ini. Anda bolehlah diharuskan. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, keharusan bermain anak patung bagi kanak-kanak. Ini fokus untuk kanak-kanak sahaja, yakni yang belum okey balik lah. Maknanya kita kata budak-budak sekolah rendah lah. Budak-budak sekolah rendah, dan khususnya kanak-kanak perempuan yang suka kepada patung. Anak-anak lelaki mungkin dia yang lain.
Nah, anak-anak perempuan mungkin dia suka pada patung. Jadi khusus untuk pelajar-pelajar sekolah rendah dan kanak-kanak perempuan macam tu untuk main patung ni. Sekiranya terdapat patung-patung yang diukir tetapi bukan untuk disembah atau diagungkan, yang disembah memang tak boleh, itu berhala nama dia, ataupun diagungkan tak sembah tapi nak agungkan dia tak boleh juga dalam agama, dan tidak berkait rapat dengan larangan-larangan sebelumnya, bukan kerana nak menandingi kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia buat patung, dia nak menandingi Allah. Allah boleh cipta makhluk, dia pun boleh buat juga, itu tak boleh. Bukan yang tu semua, bukan yang tu semua. Hak kita sebut sebelum daripada ini. Maka Islam tidak mahu kaitkannya dengan patung berhala. Ianya umpama patung permainan kanak-kanak seperti patung pengantin. Pakai baju pengantin tu, nah, dia ada mata dia warna biru. Dah tengok hero. Mata dia kalau tidur dia rapat, naik dia buka. Tu. Dah tengok. Tu apa tu? Patung budak-budak, patung pakai baju walaupun tak pakai tudung tak apalah patung. Nah. Baik patung permainan kanak-kanak seperti patung pengantin atau binatang seperti kucing. Patung binatang seperti kucing, macam kita teddy bear biasanya. Atau yang sebagainya, kerana semua patung tersebut bukan untuk dipuja, sebaliknya menjadi permainan kanak-kanak. Jadi patung itu akan dihina. Nah, akan dihina, dia akan lempar, dia akan pijak, dia akan sepak, dia akan jatuhkan dirinya atas patung, dia akan tarik telinga macam-macam. Jadi budak tadi dia tidak muliakan patung tu, dia nak main. Bila main macam main bola. Patung tu jadi macam bola, ditepak, ditendang macam-macam tu, maka dia tidak diagung, tidak dimulia. Sebab tu boleh. Dan untuk kanak-kanak pula, nah, jadi boleh. Baik, mana dalil? Syekh kita, Syekh Ishaq Al-Qaradawi bawa dalil yang kata boleh bermain anak patung ni. Baik, hadis Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, kuntu, bukan kunta. Kunta tu kamu. Kunta tu kamu. Kalau kuntu aku. Kuntau tu kungfu. Kunta kamu, bukan kunta. Kuntu aku, kata Aisyah aku. Sebab apa? Terjemah aku, tengok aku. Apa tak kata saya? Macam ni? Lu. Gua. Tak kata gua sini. Aku. Saya pun kata aku. Hadis-hadis Nabi cemah aku, tak cemah saya. Nah, sebab apa saya menggunakan aku? Majoriti saya sebut aku. Sebab saya anggap tuan-tuan ni macam adik-adik saya. Nak mendekatkan diri sebut aku. Sebut saya macam rasmi. Macam dalam masyarakat majlis tertinggi. macam jauh, guideline jauh. Nah, kita nak dekat. Kita jumpa adik-adik kita tak kata saya, aku. Walaupun kita ni pengarah cakap aku. Sebab adik-adik kita nak nampak kasih sayang cakap aku. Saya macam di pejabat cakap tu. Tu sebab tu guna aku. Nampak kita dekat. Nah, walaupun nampak macam kasar tapi dekat semua. Baik, terjemahan semua. Hak Allah pun aku cipta, kata saya. Nah. Kuntu aku, kata dia. Al-abu bermain. Aku selalu bermain anak patung. Bil banat. Banat tu asal makna kanak-kanak perempuan ataupun orang-orang perempuan. Tapi di sini maksudnya ialah patung-patung. Patung-patung pula, patung-patung kanak-kanak perempuan. Pakai baju kurung dan sebagainya lah. Macam tu biasanya. Biasa baju tu mak dia buat sendiri, beli tu kosong. Baik, dia main anak patung di rumah Rasulullah SAW. Rumah Nabi, rumah dia lah. Dia menikah dah dengan Nabi masa ni, tuan-tuan. Tapi kan dia menikah awal, umur muda. Jadi masih lagi main patung. Dan kadang-kadang kawan-kawan aku datang untuk bermain bersama. Kawan-kawan aku datang rumah Nabi main patung dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi menyebut Sayyidatuna tu lebih baiklah. Dah kita respect dengan dia. Macam kalau mak kita kata ibu. Jadi kalau sebut nama sahaja tu nampak kurang elok.
Sebab itu lagu Aisyah tu sudah di-upgradekan dia punya lirik. Lagu Aisyah pernah dengar? Ha? Lagu Aisyah. Aisyah pernah dengar? Projector Bank. Projector Bank, satu kumpulan ni lah lagu-lagu ni, kumpulan rock sikit. Tapi diubah oleh Mr. B. Dia ubah lirik kepada Aisyah, isteri Rasulullah. Lagu tu jadi viral hari ni. Nah, tuan-tuan macam Muslimat yang dirahmati, cuma dia tidak meletakkan Sayyidatuna. Dia sebut Aisyah macam lagu asal Projector Bank itu. Itu Aisyah bukan isteri Nabi, itu Aisyah biasa. Nah, bila dia nak sebut Aisyah isteri Rasulullah, elok sebut Sayyidatuna Aisyah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi lagu tu liriknya cukup banyak, jadi sudah menjadi benda yang viral. Nah, jadi eloknya Sayyidatuna. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi datang kawan-kawan main di rumah dia, dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang balik rumah, kawan-kawanku terus bersembunyi kerana takutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Budak-budak macam main anak-anak kita balik lari masuk bilik. Akan tetapi pada hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelihatan senang apabila melihat mereka datang untuk menemaniku bermain-main bersama. Hadis ni cerita Aisyah main dengan anak patung perempuan, dan Nabi balik, Nabi senang. Makna Nabi tak marah main patung. Nabi tak kata apalah. Kalau kata patung tu tak boleh, mesti Nabi marah dengan main patung. Tak boleh, ini unsur berhala, ini unsur syirik. Mesti Nabi marah dia. Ataupun Nabi nasihatkan dia, tapi Nabi senang, tak ada kata apa pun. Makna hadis ni nak cerita boleh. Nabi tidak komen Aisyah main patung. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati satu hadis. Yang kedua, dan dalam riwayat yang lain berbunyi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha yawman ma hadha, qalat banati, qala ma hadha allazi fi wastihin, qalat faras, qala ma hadha allazi alayhi, qalat janahani, qala farasun lahu janahani, qalat aw ma sami'ta annahu kana li Sulaiman ibnu Daud khailun laha ajniha. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajizu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pada suatu hari, apakah ini? Dia sedang bermain-main dengan sesuatu. Nabi tanya, apa ni? Nabi tak tahu kah? Tahu. Nabi tahu nak patung, dia sedang main. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati, ni cara Nabi nak melawak dengan budak-budak. Kita kena melawak juga dengan budak-budak. Jangan serius sangat. Yang serius macam Saiful dengan ni macam Khairul, serius. Hidup jangan serius lah. Banyak gurau, seronok. Nah, kena melawak ni serius. Cikgu serius, murid dia bukan suka. Aku dia pun suka. Santai. Kita kan boleh serius sangat. Ada masa kita serius, ada masa marah. Saya marah tuan-tuan. Saya pernah sepak budak kalau saya marah. Ingat banyak aku. Kalau saya marah, dia akan senyap. Mana ada masa kita marah, ada masa kita boleh bergurau. Nabi suka bergurau, bini dia sendiri. Tapi budak-budak kita. Nabi bergurau dengan anak tiri dia, anak kepada Ummu Salamah. Bila dia kahwin dengan Ummu Salamah ada anak kecil lagi. Nama dia Amru ataupun Omar. Nah, dia sedang bermain burung. Ni adik budak Omar, dia sedang bermain burung. Nabi tanya dia, kamu sedang bermain apa? Dia beritahu dia main burung. Tapi nak bagi cakap, nak bagi ada komunikasi, tanya apa lah. Walaupun benda kita tahu. Ni kalau kita tanya tu main apa tu, bini kita apa? Patung lah bodoh tahu. Bini cengeng tu. Orang nak gurau lah. Tu dah cara bergurau. Muslimat yang dirahmati pernah tahu. Saya jumpa tuan-tuan, ada malam ni. Tu saya cakap, mari malam ni. Bukan saya tak tahu duk mari sok moda.
saja nak cakap, nak faham lah aku gurau. Ni marah. Saya boleh malam mari marah. Tak kerti tu gurau. Nah, hati-hati. Saya gurau. Di sekolah ada hari-hari saya gurau. Cikgu-cikgu, guru-guru, ustaz-ustaz jumpa mesej saya tegur dengan cara gurau macam biasalah kita nak bagi rapat ni jumpa serius muka Allah. Dia kerja penjara duduk dalam tak boleh keluar. Baik tuan-tuan, dah muslimat yang dirahmati, hidup jangan terlalu serius. Nah, kita kena senyum, ada masa kita bergurau. Baik, Nabi tanya, apa benda? Mahaza. Apa ni? Qala, maka kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menjawab, ini anak-anak perempuanku, yakni patung-patung perempuan. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, yang di tengah-tengah ini apa pula? Tanya lagi. Dia tahu dah sayap. Patung tu ada sayap itu. ada kuda, ada kuda. Nabi buat tak tahu, dia tanya pula dah, di tengah-tengah tu apa dia? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kuda, kata dia kuda. Al-faras, kuda. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, dan apa pula yang di kanan dan di kirinya itu? Kuda tu ada sayap. Nabi tahu dah sayap. Tapi dia tanya, apa dia kanan kiri itu apa dia? Tengok Nabi tu bukan Pak Lumat. Ni Pak Lumat serius sangat. Cucu nak datang pun takut. Allahu Rabbi. Baik, baginda menyambung, dia jawab, dua sayapnya lah. Jangan tak tahu pula. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyambung, kuda bersayap dua. Jadi kuda tak ada sayap. Tiba-tiba patung tu ada kuda, kemudian kuda tu ada sayap. Sebab tu Nabi tanya, Nabi beritahu kuda ada sayap ke? Kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menjawab, adakah kamu tidak pernah mendengar bahawa kuda Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam ada beberapa kepak apa sayap? Mendengar jawapan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus ketawa sehingga kelihatan nyata gigi taringnya. Nampak? Nampak senyum bagi nampak gigi dengan tutup mulut. Nampak gigi tak apa, kecuali gigi kita tak ada, malu. Tak apalah. Kalau ada gigi, senyum biar nampak gigi. Nabi senyum nampak gigi. Baik, hadis riwayat Abu Daud. Hadis ni banyak cerita lah, bukan nak cerita patung saja, banyak benda lain. Tapi kita fokus kepada patung itu saja pada malam ni, sebab dia sebagai dalil yang kata boleh kanak-kanak perempuan, bukan lelaki, kanak-kanak perempuan biasa main patung ni. Yang belum akil balik, dia boleh bermain patung-patung yang patung pengantin dan sebagainya lah, yang boleh dia main. Baik, jadi dua hadis yang Syekh Yusuf Al-Qaradawi bawa dalam bab patung yang boleh dimainkan oleh kanak-kanak ini. Jadi anak-anak patung yang disebut dalam hadis ni, hadis di atas dua hadis ni, ialah anak patung pengantin yang biasa menjadi barang mainan kanak-kanak, sama ada perempuan ataupun lelaki. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha masih kecil, dan pada masa itu beliau baru berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tak nak bahaslah khilaf ulama yang kata umur 9 tahun ke 19, itu memang ada perbahasan yang panjang, masing-masing ada dalil dan sebagainya. Saya tak nak sebut yang tu, cuma nak sebut ambil hadis ni dia masih budak. Kalau ikut sirah Ibnu Hisham, Aisyah berkahwin dengan Nabi umur 9 tahun dan dia bersama dengan Nabi umur dia 19. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Sebelah sikit lagi 188. Imam Asy-Syaukani berkata hadis ini membuktikan bahawa dibolehkan kanak-kanak bermain dengan anak patung atau boneka. Itu bahasa je lah. Namun Imam Malik tetap menyatakan makruh bagi seorang bapa membelikan anak patung untuk anak perempuannya. Gitu. Dia kata makruh. Tetapi Al-Qadhi pula berkata anak patung boleh dijadikan permainan buat kanak-kanak perempuan, dan ianya adalah suatu rukhsah, iaitu keringanan dalam agama. Baik tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi kita ambil cara pukul kesimpulan mudahnya. Bolehlah kalau anak-anak perempuan, lelaki tak payah kot.
anak-anak perempuan kita belikan patung-patung budak kanak-kanak ini untuk dia main. Sebab apa? Sebab perempuan dia ada jiwa mengasuh. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, dia ada jiwa mengasuh. Kita nak didik anak-anak kita suka dengan budak nanti. Bila dia suka dengan budak, bila dia menikah nanti dia akan suka beranak. Perempuan yang bila dia suka dengan budak-budak, dia suka dengan kanak-kanak, nanti dia suka beranak. Nah, bila dia suka beranak juga, dia suka membelah anak. Yang tu kita nak. Hero, cari perempuan yang suka main patung waktu kecil. Ada juga perempuan yang tak suka budak-budak. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Macam menyalahi fitrah. Saya melihat ada perempuan-perempuan yang tidak boleh beranak. Wallahu alam, mungkin dia tak suka dengan budak sebab dia tak ada anak kot, sebab tu dia jadi tak suka. Mungkinlah. Nah, kita husnuzon. Kalau kita bila kita berkawan, kita pergi ziarah rumah kawan-kawan kita. Hak masalahnya bila kita pergi ziarah rumah kawan, hak tak ada anak. Kita bawa anak. 5-6 orang, buka pintu, kelepung. Setahun seorang. Beza dia sikit gitu. Member tak ada anak. Barang-barang dia banyak, barang kacau pula. Anak kita jenis melompat-lompat macam kerok. Kita risau takut nanti pecah barang di rumah dia sakit lah. Dia jenis mungkin dia marah nanti. Sebab tu kita nak pergi rumah orang tak ada anak ni, kita fikir 2-3 kali nak buat anak. Yang kedua, kita takut dia rasa hati kita bawa anak, dia tak ada anak. Bila nak cakap bab anak, dia cuba lari tajuk. Dia tak nak cakap. Tuan-tuan. Nah, jadi ada kawan-kawan ni, ada yang isteri, bila kita buat anak-anak hak baru beranak lah. Anak saya lah ni dah pencen lah. Pencen beranak. Kerja dari saya ada 10 tahun lagi, tuan-tuan. Terus belagak lah. 10 tahun lagi, ambil pencen umur 58. Tuan-tuan tahu umur saya berapa lah? Nah, 33. Bila kita buat anak, dia tak datang nak pegang anak kita ke anak, dia tak macam perempuan lain. Tak tunjuk langsung yang dia suka kepada budak. Daripada awal datang, kita duk pegang anak kita sampai balik, dia tak kata mari saya nak tengok, nak pegang, nak, tak ada. Pernah tengok orang macam tu ke? Benar dia lah. Tunjang, tualang. Mungkin saya kata mungkin sebab itu kot yang Allah tak bagi anak ke dia. Sebab kalau dia dapat anak pun dia sepak nanti. Sebab dia tidak menunjukkan minat dengan budak. Tapi saya sebut tadi mungkin dah dia tak dapat, dia malas kot. Takut dia suka budak nanti dia tak dapat anak, jadi sedih pula, jadi dia pun mungkin tak nak. Mungkinlah. Itu kita husnuzon dengan dia. Tuan-tuan, sebab itu ada manusia ni beranak mati, 12 orang anak mati semua. Beranak 3 bulan mati, beranak pula nanti 2-3 bulan mati, sama sampai 11 orang, bukan 12, 11 orang. Ni hak cerita betul tuan-tuan. Saya tak nak cerita siapa-siapa, tapi ada kaitan dengan aku, bukan saya, aku. 11 orang anak mati kecil semua. Tapi dia tu macam mana? Dia tu orang Bali panggil pongoh. Sini panggil apa? Bekeng Kelantan. Sini panggil apa? Pongoh. Dia ngot. Bali pongoh, mudah ni pongot. Jadi naik sikit atas. Ngot. Maknanya mungkin Allah tak nak bagi anak ke dia. Kalau boleh anak dia sepak itu dia pongoh ya. Sikit-sikit pam, sikit-sikit pom. Berkemungkinan Allah kan ada hikmah dia. Tuan-tuan, saya muslimat yang dirahmati, sebab tu budak-budak perempuan tak apa, bagi dia main patung, biar dia rasa sifat suka pada patung. Mana budak-budak lah patung tu, nanti dia suka beranak dan suka jaga anak macam tu. Bagus. Baik tuan-tuan, saya muslimat yang dirahmati sekalian, sebab itu dalam bab hadanah, tuan-tuan mengaji dalam bab hadanah, dalam bab perkahwinan ini, dia ada satu bab namanya babul hadanah, bab penjagaan anak. Bila suami isteri ni bercerai suami isteri dan ada anak yang belum cukup umur, maka isterilah mendapat hak hadanah.
mendapat hak penjagaan. Islam tak bagi pada lelaki hak hadanah. Kalau isteri itu kata gila, contoh gila, maka anak dia akan dapat hak penjagaan oleh ibu dia. Ibu kepada isteri itu, bukan ibu pada suami. Dia takkan pergi sebelah lelaki hadanah ni, dia nak main belah perempuan. Ibu dia ataupun kakak dia ataupun adik dia ataupun mak nakan, dia akan pergi perempuan, sebelah perempuan. Kalau wali, dia akan pergi sebelah lelaki. Nah, wali, bapa, nenek tak boleh, ibu tak boleh diwali, tok wan, nenek tak boleh diwali, dan kemudian adik-beradik lelaki, kemudian mak nakan tak boleh, sepupu yang lelaki, sepupu tak boleh, dia pergi ikut lelaki, bak wali. Tapi bak hadanah, dia akan pergi bak perempuan. Sebab apa? Perempuan ada sifat suka kepada budak. Kalau lelaki jaga je. Nah, keren itu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, tengok kalau hak suami isteri pun, kalau anak menangis, Khairul, siapa bangun? Anak menangis pukul 1 pagi, siapa bangun? Lelaki. Boy. Nikah pun dah lagi sembang mak. Mak dia. Pak dia kurang sampai pagi. Subuh aja. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, makna sebab itulah dia boleh kalah kanak-kanak yang perempuan lah elok. Kalau dia nak main betul lagi main, biar dia ada suka, kita didik perasaan suka pada budak-budak daripada kecil. Baik, habis yang tu, jadi yang ni boleh nah. Baik, satu yang boleh yang boleh main patung, yang boleh ada patung. Maknanya kalau anak-anak kita dah besar semua dah, semua hak paling bongsu pun tingkatan 3 kita kata. Tingkatan 3 15 tu kira balik lah. Patung-patung hak ada tu kita bagilah kat orang lain pula. Tak payah simpan lah. Sebab kita dah tidak ada anak kecil lagi. Kalau nak simpan juga nak bagi ke cucu, lambat lagi kau. Nah, anak kita sulung baru tahun 2. Universiti Melaya. Nah, dia mungkin lambat lagi bagi orang lain dulu. Sedekah dulu. Nanti cucu beli mula. Nah, jangan simpan lah. Bagi. Baik, habis yang tu. Yang kedua, patung yang tidak ada rupa dan patung yang cacat. Baik, di antara patung yang boleh kita simpan. Hak tadi patung kanak-kanak, kalau anak kita masih ada lagi yang belum akil balik. Yang kedua ialah patung yang tidak ada rupa ataupun patung tu dicacatkan. Nah, baik. Ada disebutkan dalam hadis bahawa malaikat Jibril alaihi salam tidak mahu memasuki rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana adanya sebuah patung di pintu rumahnya. Ada patung. Pada keesokan harinya beliau datang lagi, lantas berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata mur bi ra'si timsal falyuqta hatta yasira ka hay'ati syajar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, perintahkanlah orang supaya memotong kepala patung itu. Dia suruh potong kepala. Mana patung manusia ataupun patung binatang yang penuh lah. Nah, yang penuh daripada kepala sampai kaki tangan semua ada. Dia suruh perintahkan supaya suruh siapa-siapa potong. Potong kepala. Hak lain tak potong, tak apa. Tangan tak payah potong, kaki tak payah potong, tak payah. Yang paling penting potong kepala dia. Sehingga ianya menyerupai pokok, sebab pokok tak ada kepala. Baik, justru sebahagian ulama mengambil dalil daripada hadis ini, iaitu patung-patung yang sempurna rupa bentuknya, penuh kepala sampai kepala sekali, adalah haram. Tak boleh. Adapun patung yang tidak sempurna sifatnya, seperti yang terpotong anggotanya, yang dianggap patung itu tidak dapat hidup tanpa anggota itu, adalah harus. Baik, kalau kita ada patung di rumah kecil besar tak kira lah. Nah, termasuklah hak teddy bear, hak anak kita nak main tu, termasuk yang tu juga. Seafdalnya potong kepala. Sebab kepala yang pertama Jibril suruh potong kepala ni. Yang kedua, kalau benda tu hidup, dengan kita memotong kepala, dia pasti mati. Tidak ada manusia akan hidup kalau kita potong kepala. Sebab tu hukum dia pancung mati ya. Hukum mati. Kalau hukum potong tangan tak mati. Potong tangan tak mati. Potong kaki merompak bersilang, kaki dengan tangan sekali, kaki potong, tangan potong kiri, kaki kanan silang. Tak mati juga. Nah, tapi kalau hukum pancung, maknanya hukum bunuh hukum tu mati. Sebab tidak ada makhluk yang bernyawa boleh hidup dengan tanpa kepala. Gitu.
Jadi kalau kita potong tangan tak kira, tak boleh, masih lagi haram lagi. Potong kaki masih lagi tak boleh. Yang boleh potong kepala dia. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Saya mula-mula sampai di satu tempat, saya nak sebutlah mana tempat tu. Saya pergi kuliah. Bila sampai situ ada satu patung unta. Unta tu ada dua bonggol, dibuat dua bonggol penuh ah. Unta tu penuh. Kepala ada, kaki ada, tangan ada, ekor ada. Masuk bonggol pun dia buat. Bonggol. Saya tengok, oh, patung sini. Masuk melatu ceramah. Nah, ceramah. Saya sebut bab patung. Saya sebut bab patung ni sama ada patung manusia ataupun patung binatang yang penuh, tak boleh. Sama ada dalam rumah ke luar rumah ke tepi jalan ke, tak boleh. Nak bagi boleh balik, tuan-tuan kena potong kepalanya. Baru boleh, baru tidak haram. Tidak diharam. Saya balik ya. Biar dia marah tak marah. Aku pergi ceramah. Nah. Bulan depan panggil mula. Ingat tak panggil dah. Panggil mula. Lalu tengok unta tadi, kepala tak ada. Macam tu lah bagus. Makna dia dapat ilmu, dia jalan tu. Apa tunggu lagi? Nah, potong kepala unta, tinggal tubuh saja. Tubuh, kaki, tangan, bonggol ada, ekor ada, kepala jengkring. Siapa balik rumah tak buat sup. Nah, tuan-tuan, saya sudah muslimat yang dirahmati, maka potonglah kepala. Mana-mana patung yang ada dalam rumah, kalau kita rasa nak simpan, banjir kepala dia, selesai. Baik, tetapi pendapat yang benar dan tepat ialah sesuai dengan apa yang diminta oleh malaikat Jibril alaihi salam supaya memotong kepala tu. Ini yang potong yang lain. Patung itu sehingga bentuknya sama seperti pokok. Ini menunjukkan bahawa yang tidak dilarang itu bukanlah disebabkan kekurangan anggota badan dalam keadaan hidup ataupun yang dikira akan mati tanpa anggotanya, tetapi apabila ada cacat pada bentuk patung itu. Yang itu penting. Nah, maka ianya tidak akan dipuja kerana kecacatannya itu. Sebab apa? Sebab Allah ni dia maha sempurna. Kalau kita mengaji sifat-sifat Allah, tak kiralah sifat 20 tu 20 hak kita mengaji, sifat Allah ni kullu kamalat. Setiap sifat yang sempurna itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan setiap sifat yang lemah itu milik makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Makhluk dia cacat. Jadi patung kita cacatkan dia, maka tak boleh jadi Tuhan lah, cacat. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala dia mencipta Dajjal, tuan-tuan. Dajjal yang akan diangkat sebagai Tuhan di akhir zaman. Pengikut Dajjal akan mengiktiraf Dajjal sebagai Tuhan. Sebab apa? Dia buat kerja macam Tuhan. Anak Allah bagi pinjam sekejap kuasa pada dia, dia boleh buat benda-benda pelik yang manusia tak boleh buat. Yang kita duk baca kisah Nabi-Nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tak ada Nabi boleh buat macam dia. Ni kita fitnah Dajjal ni, ujian Dajjal di akhir zaman. Bayangkan dia boleh hentikan matahari. Mana ada orang boleh buat? Matahari yang naik daripada barat, dia naik daripada timur jatuh sebelah barat tu, dia boleh stop, berhenti 2-3 hari, tak ada malam. Siang boleh buat hero, boleh buat Dajjal. Itulah Dajjal. Orang lain tak boleh buat, dia boleh buat. Ayat sungai yang mengalir, tiba-tiba dia boleh stop, dia boleh patah balik ke atas. Yang mati dia boleh hidupkan semula dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tak Tuhan lagi Dajjal. Maka majoriti manusia di akhir zaman tak ngaji macam kita dah, jahil, akidah jahil. Maka mereka akan mengangkat Dajjal sebagai Tuhan. Tapi tuan-tuan kenalkan sifat Dajjal macam mana? Memang Allah cipta dia buruk dan cacat. Sebab Tuhan tidak ada cacat, maka dia mencipta musuh dia hak akan mengaku Tuhan sebagai cacat. Dajjal mata buta sebelah. Kita tak buta. Hak tak boleh stop matahari, boleh stop matahari. Buta tak buta mata, comel mata. Dah lah buta, keluar pula mata tu buta, tersembul keluar bulat sini. Tengok takut. Bawa pergi tolak, lari habis tolak. Takut tengok, seram tengok Dajjal ni. Dah lah mata buta, tersembul keluar. Dah. Kemudian tubuh Dajjal ni agak, tubuh Dajjal macam apa? Macam Undertaker.
Undertaker handsome, tubuh macam Hulk Hogan, handsome. The Rock lagi handsome, tubuh dia pendek lah tuan-tuan. La ilaha illallah. Ni perempuan tengok mesti lari je. Dah lah mata keluar. Mata keluar. Tubuh ni kenek. Dah lah kenek, gemuk genempol. Allah. Boleh ada mengumpat Dajjal. Kan mengumpat cerita tu, hak Nabi cerita. Mata terkeluar sebelah, kemudian pendek, gemuk pula, kaki bengkok betul. Cuba kira berdiri, bengkok betul. Nak tengok hak bengkok betul, tuan-tuan pergi ke kedai-kedai dia runcit hak geng-geng dia ni. Hak tua-tua tu kedai pendek kan, kaki nampak bengkok je. Macam tu lah Dajjal. Tapi hak tu bukan Dajjal, macam tu lah. Betih dia bengkok, memang tak handsome langsung. Dia tidak mempunyai dia bentuk seorang lelaki yang diidam oleh wanita. Cacat dia ni. Sebab apa? Dia akan diangkat manusia sebagai Tuhan, tapi Allah cipta dia awal-awal lagi cacat. Sebab apa? Tuhan tidak cacat. Manusia hak kenal Tuhan, dia tak akan angkat Dajjal sebagai Tuhan sebab dia tidak sempurna pada tubuh dia. Nah, gitu. Ayah Pin tak handsome. Ayah Pin handsome tak? Kalau kita masukkan dia dalam 10 manusia terhandsome di dunia, agak dia menang. Mati dah. Ngaku Tuhan. Kulit hitam metalik. Kulit Nabi merah, kemerah-merahan. Putih melepak. Ketiak tak ada bulu. Ketiak Nabi tak ada bulu, putih melepak, tidak busuk. Tuan-tuan, jadi hak ngaku Tuhan tak percaya ngaku muka tidak handsome, tubuh tidak cantik, kulit pun hitam. Baik tuan-tuan, saya muslimat yang dirahmati, nabi-nabi semua comel, semua handsome. Tidak ada yang tidak handsome. Cuma Nabi Yusuf tu dia memang highlight handsome dia, tapi Nabi Muhammad lebih handsome daripada itu. Baik tuan-tuan, saya muslimat yang dirahmati, jika kita teliti, kita akan dapati hukum haram pada patung-patung yang berbentuk pemimpin atau raja yang dibina untuk mengenang jasa-jasa mereka adalah lebih erat pengharamannya daripada patung-patung kecil yang sempurna bentuknya yang bertujuan untuk perhiasan di dalam rumah tersebut. Walaupun sama-sama haram, patung kecil-kecil ni hak sempurna, hak ada semua sekali kepala kaki semua ni, nak bandingkan patung hak pemimpin tu yang tu lebih berat daripada hak dalam rumah yang kecil. Walaupun dia haram, tapi haram tidak sama darjat. Hak nu haram dia besar, yang ni haram dia kecil saja. Macam ketum dengan arak lah. Arak tu haram lain, ketum tu haram lain. Dia ada darjat antara haram dengan haram ni. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Masuk dah insya-Allah. Masuk je, saya berhenti dulu. Kalau saya nak sambung hak ni je, ni panjang ni. Yang ni makan masa 1 jam lebih kurang. Kalau saya baca pun jadi sikit saja tak seronok. Jadi kita yang ni kita sambung selepas daripada ini minggu depan lah. Jadi kita tengok soalan, sebab lama tak jawab soalan, jadi minta nak soalan. Jadi boleh untuk sampai 8.20 ke 8.25 insya-Allah. Patung kaca binatang yang memang tidak ada kaki semasa beli macam mana? Baik, patung kaca, patung tu dibuat daripada kaca macam-macam lah, daripada kayu, daripada kaca, daripada plastik, daripada macam-macam jenis. Tak apalah, ini patung daripada kaca, patung binatang tapi kaki tak ada. Maknanya dia ada tubuh. Dia ada tubuh, mungkin ada kepala dan sebagainya lah, tapi kaki tidak ada. Dikira tidak cukup sempurna, tidak cukup sifat. Maknanya kalau dia hidup pun dia mati ya. Kalau dia hidup pun kalau kita ambil parang, kita cantas tubuh dia tengah-tengah tu dia mati dia pun. Mati lah. Mana tidak sempurna tak apa. Jadi tak payah dah potong kepala dia, sebab dia tu tidak sempurna. Yang nak potong kepala tadi ni, patung tu sempurna, ada semua, ada kepala, ada tubuh, ada kaki, ada tangan, ada ekor, semua sempurna, maka yang tu padan dengan potong kepala. Baik.
Kita semua tahu bahawa Nabi Muhammad SAW dilahir pada hari Isnin, tapi saya tak jumpa pula hari wafatnya. Boleh Ustaz beritahu hari wafatnya Rasulullah SAW? Jadi cuma kita jumpa dalam kitab-kitab sirah. Tak tahulah dia nak lagi mudah ingat ke, ataupun memang macam tu, kita pun tak tahulah. Kitab-kitab sirah dan juga hadis-hadis yang kata Nabi ini dia dilahirkan pada hari Isnin. Bukti dia, bila orang tanya dia sebab apa dia puasa hari Isnin, puasa hari Khamis, dia kata aku nak ingat hari aku dilahirkan, hari Isnin, tuan-tuan. Maka lahir dia hari Isnin dan dia wafat juga hari Isnin. Baik, apa hukum kedai pakaian sediakan patung-patung untuk jual baju? Bawa anak-anak hati-hati sikit lah. Bawa anak-anak pergi ke supermarket, hati-hati sikit, takut dia pergi bergantung di tu. Gantung ni apa Khairul? Kantung susu. Patung perempuan, nak jual baju perempuan takkan betul lelaki. Bila buat patung perempuan dia kena ada kantung susu. Susu tak ada, kantung susu. Budak-budak pergi gantung itu. Baik tuan-tuan, jadi patung untuk itu boleh atau tidak? Hukum dia tak boleh. Tak boleh buat patung untuk kita bila nak jual baju, nak bagi nampak pakai tu. Kita buat patung. Kalau baju lelaki, buat patung lelaki. Kalau baju perempuan, patung perempuan. Maka kita pakaikan baju kepada patung tadi. Maka patung itu pun tidak boleh. Tuan-tuan, sebab yang dirahmati, sebab dia sempurna. Kalau nak bagi boleh juga, buang pala dia. Patung tu buang pala. Kita nak jual baju ke jual tudung ni? Nak jual baju ke tudung? Jual baju kepala potong lah. Takkan pakai baju duduk atas kepala. Baju sampai sini saja. Maka patung tu buang pala. Pakai baju tak ada masalah. Baju sekat ni lah. Betul tak? Nak jual tudung, ambil kepala saja. Takkan pakai tudung sampai tubuh. Kepala je buh atas kepala jadi. Okey, tak apa. Mana kita sudah pisahkan. Hak nak tudung, buh atas kepala saja. Hak tu pakai baju, buh tubuh saja. Potong kepala. Boleh. Tapi sempurna sekali kepala tak boleh. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, hak boleh ni ialah patung jenazah. Apa? Kita nak kerusuh mandi mayat. So Khairul takut nak berlakon jadi mayat, takut mati sungguh. Sebab ada hak berlakon mati sungguh. Takut. Bila takut, yang mudah kita gini buat patung, letak situ, nak mandi. Ni kita basuh mula di kepala ni lah. Mula kepala kita basuh. Ni sampai sini. Dia nak tunjuk dia macam orang. Kalau orang tak boleh pegang dia geli nanti, dia bangun lagi, jenuh lagi tau. Patung dah. Ayah saya dulu dia memang pengkursus apa dia mandi jenazah. Depa bukan patung dia punya. Bila buat kursus, penganjur itu akan bagilah patung sebagai jenazah. Sempurna lah, tak apalah itu. Sebab untuk belajar patung tu, lepas tu dia cuma masuk angin dia akan angin naik balik, lepas tu buang angin, lipat balik masuk. Dia getah je tu. Tak apa. Baik tuan-tuan, jadi kalau yang di supermarket, di kedai-kedai itu, kalau dia tu toke tu Islam lah, maka dia tak boleh bagi sempurna. Mana potong kepala untuk baju, kalau tudung pakai kepala je, tubuh tak payah macam tu je. Macam mana dengan Tugu Peringatan Negara terdiri dari patung-patung askar? Bab Tugu saya dah sebut sebelum daripada ini, sudah difatwakan dalam Majlis Fatwa Muzakarah, Majlis Fatwa Kebangsaan, bahawasanya Tugu negara tu tak boleh, hukum dia adalah tuan-tuan boleh rujuk sendirilah, cari fatwa berkenaan dengan Tugu negara, dia akan keluar. Baik, seterusnya. Bolehkah solat qabliyah fajar, yakni solat subuh sebelum azan di rumah?
Ya, aku tak tutup ni. Baik, boleh dia kata dia nak solat sunat qabliyah tu di rumah tapi orang tak azan lagi lah. Maknanya kalau subuh masuk apa 5.55. Hari ni kan. Kalau subuh 5.55 dia nak solat pukul 5.50 sebab elok habis solat dia nak pergi masjid dah. Contoh, boleh atau tidak? Solat sunat subuh sebelum azan. Maksudnya sebelum masuk waktu lah. Kalau waktu masuk tak azan lagi tak apa kan? Kita berpandukan takwim, jam kita pun tepat. Nah, jam kita tepat ikut RTM. Takwim kita 5.55 tu subuh dah, fajar Saudi dah naik. Tapi masjid sebelah masjid kampung kita tak azan lagi, mungkin tu bila tak sampai lagi ke ada jenis lambat. Jadi kita boleh dah solat bila masuk waktu 5.55 kita dah boleh solat sunat subuh. Walaupun azan belum diazankan di masjid. Tetapi kalau belum masuk waktu, mana 5.55 subuh, 5.50, 5.52 kita nak solat sunat subuh, hukum dia tak boleh. Sebab solat sunat subuh waktu dia bila masuk subuh, boleh buat solat sunat subuh. Solat sunat zuhur waktu dia bila masuk tu zuhur, dan dia akan berakhir bila berakhir zuhur, macam itulah. Dia hak sunat qabliyah ba'diyah, dia berpandukan masuk waktu fardu, dia pun masuk sekali. Habis waktu fardu, dia pun habis sekali. Dia punya tu. Maka tak sah lah kita solat sunat sebelum azan ataupun sebelum masuk waktu solat hak kita nak solat itu. Tidak sah. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, dia akan jadi sunat biasa ya. Dia akan jadi sunat mutlak. Dia akan jadi sunat tak ugi juga, tapi jadi sunat mutlak. Nanti kita kena solat semula lah qabliyah fajar. Hak Nabi kita raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat fajar, solat sunat sebelum subuh tu pahala dia lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu dia. Lebih baik daripada dunia dan segala isi. Mana pahala solat sunat yang paling besar solat sunat subuh tu. Jadi tadi kita solat 2 rakaat belum masuk tu, maka tak dikira. Mana dia jadi solat mutlak biasa, kita kena solat semula untuk dapatkan pahala yang kita lebih besar daripada dunia dan segala isinya tu. Solat mula selepas masuk waktu. Azan tak kisahlah, masuk waktu. Ya. Apa hukum bergambar dengan patung? Tengok patung comel, selfie. Jangan tu. Apa hukum bergambar dengan patung-patung, sama ada patung manusia, yakni orang ternama, atau patung binatang? Di luar negara, termasuk beberapa negara Islam, terdapat banyak patung-patung ini. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi patung-patung ini diharamkan sebab yang pertama dia adalah dia menyerupai berhala yang disembah. Yang kedua, dia berkemungkinan orang yang buat patung itu merasakan dia itu boleh menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan. Maknanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengisytiharkan perang dengan patung ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengisytiharkan perang dengan patung, tiba-tiba kita pergi ambil gambar dengan dia. Munasabah. Tak boleh terimakan. Niat kita nak buat satu peringatan sebab kita dah pergi negara tu, kita nak ambil momen-momen penting lah. Tapi tak payahlah duk pergi bergambar dengan patung sebab dia diharamkan, sebab ada unsur-unsur syirik dan berhala yang Allah isytiharkan perang dengan berhala-berhala ni. Tak payahlah duk pergi bergambar dengan dia sebab dia tu akan masuk neraka. Yang Quran sebut waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar, bahan yang akan dibakar dalam neraka nanti. Yang pertama manusia yang berasal yang kafir dan yang fasik, dan juga al-hijarah, batu. Dia sebut hijarah tu batu. Maka suatu hari Nabi jalan di tepi-tepi pantai, dia terdengar batu menangis. Nabi pun tanya, wahai batu, kenapa kamu menangis? Nabi boleh bercakap dengan batu. Nabi Sulaiman tak boleh. Nabi Sulaiman tak boleh cakap dengan benda beku. Dia boleh cakap dengan benda yang menyawa. Binatang boleh. Batu tak boleh. Ini lebih Nabi Muhammad.
Dia kata aku menangis sebab aku takut nanti masuk neraka, sebab Quran sebut batu akan jadi salah satu penghuni neraka. Nabi kata bukan kamu. Batu yang akan jadi penghuni neraka ialah patung yang disembah. Patung yang dibuat untuk disembah ataupun untuk kemegahan dan sebagainya, hak diharamkan itulah. Maka takkan kita nak pergi gambar dengan dia. Bila gambar dengan ustaz tu kira. Nah, malam ni aku tak terima dekat gambar. Pergi ceramah mereka nak gambar boleh, tapi nak pakai mask. Kalau tak pakai mask boleh duduk 1 meter. Tu cara nak bergambar. SOP bergambar yang pertama, kalau kita nak rapat pakai mask. Kalau kita tak pakai mask, kita kena jarak 1 meter. Nah, SOP untuk PKPP sampai 31 Disember. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, jadi bergambarlah untuk kita mengambil kenangan dengan perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payahlah kita bergambar dengan perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu. Bukan kata Allah kalau bini kita tak suka hero, bini kita tak suka bergambar boleh tak? Bini kita tak suka dengan janda tu, hak jual apa dia tombiang tu, kita pergi bergambar kedai tu, dia marah. Tu bini. Bini pun marah. Ni kata Tuhan. Allah yang tak suka pada batu, kita pergi duk gambar dengan benda dia tak suka. Dia dengan kita dia tak suka. Jadi elokkan bergambar dengan benda-benda macam ni. Gambar dengan babi boleh tak? Babi dah sekor, kita pergi selfie dengan dia. Babi tak apa, dia bukan batu. Babi dia haram makan. Tuan-tuan, saya muslimat yang dirahmati, bukan haram nak selfie dengan dia, tapi tak apa. Lain babi dengan patung lain. Allah tak isytiharkan perang dengan babi. Cuma dia kata hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir sahaja. Haram makan. Tapi kalau dia sakit, kita boleh berubah dia. Kalau dia jatuh dalam lubang, kita boleh angkat dia. Kita masih boleh buat baik dengan dia. Itu. Okey, selesailah lebih kurang begitu. Mudah-mudahan dapat sedikit pencerahan. Ada sikit? Tak tengok pula. Tak ada. Okey. Satu lagi tak. Nak tanya berkenaan hukum jual beli. Apakah hukum apabila kita booking sebuah kereta? Aku tahu dah. Kereta pun nak keluar. Yang pertama kita apa, Hero? Yang pertama Almera 1.0 L. Yang kedua Honda City 1.5 Turbo. Yang tiga X50 1.5 TG DR. Baik, booking dah, harga tak keluar lagi, baru keluar harga. Sebelum ni booking dah 500. Booking sebuah kereta tapi kita tak tahu lagi harga sebenar kereta tersebut. Sebagai contoh, terdapat sebuah syarikat kereta ini baru launching satu model kereta tanpa beritahu harga sebenar dan membenarkan orang booking dan membenarkan orang ramai untuk booking kereta tersebut dengan perlu membayar beberapa ratus ringgit. Adakah termasuk dalam kesamaran dalam hukum jual beli bagi penjual kereta tersebut? Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, rukun jual beli ini dia ada 3 rukun. Kita tak nak hurailah rukun, tapi nak bagi rukun saja secara ni 3 rukun. Yang pertama, nama dia al-aqidah ni. 2 orang yang berakad. Yang pertama yang membeli, yang kedua yang menjual. Al-aqidah ni, mana penjual dan pembeli. Rukun yang pertama. Dan syarat dia lah akid, balik, tidak ada paksaan, dia ada syarat-syarat dia. Kemudian yang kedua, barang yang kita nak beli. Dia sebut sebagai perkara yang nak dibeli lah, barang dan juga harga. Satu barang kita nak beli, yang kedua harga yang kita nak beli ataupun kita nak jual. Yang ketiga ialah sirah, ijab dan qabul. Saya beli, saya jual. Baik, dia kena ada cukup rukun. Rukun dia penjual, pembeli, barang, harga. Jeng masuk harga situ, jeng kering.
Harga tak ada lagi. Barang ada, harga tak ada. Syarat dia gitu. Syarat dia penjual, pembeli, barang, harga, sirah. Ijab kabul. Tiba-tiba barang tak ada, tak apa lah tuan-tuan. Barang tak ada, tapi dia ada model, tak apa. Dia ada contoh. Dia panggil bai'us salam. Jual secara tempah. Kita beli rumah, mana rumah siap ni? Hero beli rumah siap dah. Kita nak beli rumah tu mana dia buat lagi? Tuan-tuan, mungkin dia buat berapa persen saja. Tapi dia ada satu rumah contoh. Yang mana kita boleh tengok rumah itu macam ni lah. Dia ada 3 bilik, dia ada 2 bilik air, dapur dia gini. Rumah ni macam ni lah. Hak kita tu tak buat lagi, tapi kita dah boleh bayar separuh lah. Sebab dia akan jadi macam tu lah. Nah, harga pun dia letak lah. Yang ni apa dia 130,000, yang ni 250,000, yang ni 500,000. Ada siap. Kalau kita boleh beli lah. Barang tak ada lagi, tapi dia sudah ada contoh modelnya. Akan dibuat macam tu, tapi harga sudah ada. Maka bolehlah kita beli walaupun dia tak siap lagi. Nah, jadi kalau jenis belum ada harga seeloknya, kita belum, jangan lagi lah. Nak selamatnya lah, jangan lagi tunggu dia launching harga baru kita booking. Nah, itu lebih selamat bagi saya lah, tuan-tuan sudah sebab yang sekian, sebab dia tidak cukup rukun di situ. Kita nak tempah, nak booking pun dia mesti cukup rukun dulu. Nah, bila rukun tak cukup, elok kita berhati-hati, hati-hati, mengambil jalan berhati-hati. Sabar dulu. Ni 20,000 dah. Baik. Ada ejen di sini ni yang bawah aku nah. Okey. Jadi sekarang itu dulu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, perbincangan kita pada malam ini dan kita akan sambung tak pasti minggu depan Kabila. Sebab tak pasti minggu depan Kabila ni ada something wrong dengan aku ni. Sebab kuliah kita tiap-tiap minggu tiba-tiba kita tak pasti minggu depan Kabila. Saya nak tengok jadual aja. Malam ni kira malam terakhir bulan Oktober. Okey, jadi minggu depan kuliah kita dia akan mula masuk pada bulan November. 1323 1324. Nak main sini 1324 24. Okey. Jadi bermula bulan depan, tuan-tuan, kuliah kita akan buat 2 kitab. Nah. Sebab dulu saya dah sebut sebelum daripada kita habis kitab Indahnya Hidup Bersyariat dulu, kita akan baca 2 kitab. Satu kitab Halal dan Haram, dan satu lagi kitab ni. Cuma yang ni saya masih belum mula, sebab saya nak mula kitab ni bagi separuh dulu. Tengok lah ni dah separuh, lebih kurang tak separuh lagi, tapi menghampiri separuh. Jadi mula saya nak cuba selang-seli antara kitab Halal dan Haram dan kitab ini. Nama kitab ini ialah Al-Qaulut Tam fi Ahkamil Imam wal Ma'mum, juzuk 1 dan 2. Mana hukum yang sempurna pada membicarakan hukum hakam berkaitan imam dan makmum. Ni. Nah, kita mungkin ada hak tak pernah ngaji langsung lagi. Mungkin ada yang ngaji separuh kot, ataupun yang dah habis dah tapi tak ingat juga. Jadi kita ulang. Sebab solat jamaah ni kita hak main masjid, memang kita solat berjamaah tu hari-hari. Tapi adakah kita tahu hukum berkaitan dengan solat berjamaah ini dan masalah-masalah yang ada dalam solat berjamaah. Jadi kita akan mula baca bulan depan, yang ni minggu pertama dan juga minggu yang ketiga. Makna minggu depan ni kitab ni. Minggu depan ni kitab ni, mana minggu ni kitab Halal Haram 2 dan 4. Kitab ni 1 dan 3. Kita pecah itu. Nah, insya-Allah. Jadi siapa-siapa nak beli boleh, harga dia RM15 yang termaktub di sini. Tapi tokey dia kata boleh 12. Tu tokey. Saya telefon dah tadi, dia kata 12 boleh ada diskaun. Nah, siapa-siapa nak wakaf beli wakaf. Siapa-siapa nak beli sendiri terpulang pada tuan-tuan. Dan insya-Allah akan ada sahabat kita yang akan wakafkan. Jadi kitab ni ada hak wakaf macam ni juga. Dan kalau tuan-tuan rasa selesa dengan hak sendiri, tuan-tuan boleh belilah. Rasa nak pakai yang wakaf, boleh juga. Nah, janji kita pegang kitab masa kita mengaji. Tidur pun tak apa, pahala buka kitab sudah.
Okey, nak mula berpan kita mula buka kitab Al-Qaulul Tam fi Ahkami Al-Imam wal Ma'mum. Baik, jadi sekadar itu pengumuman yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.